Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Pada bab ini akan membincangkan konsep jenis-jenis transducer yang sering digunakan pakai dalam industri ataupun dalam kegunaan seharian. Jadi untuk bahagian pertama ini, kita akan bincangkan penggunaan istilah, jenis-jenis, dan juga kita akan bincangkan transducer ataupun penderia daripada jenis cahaya dan juga bunyi. Transducer secara hakikatnya, harafiahnya, didefinisikan sebagai satu peranti yang boleh menukar satu bentuk tenaga kepada bentuk tenaga yang lain. Tapi dalam penggunaan bidang electrical, transducer diistilahkan sebagai satu peranti yang boleh menukar satu bentuk tenaga kepada satu bentuk tenaga elektrik. Dan ini digunakan untuk membuat pengukuran. Dan tenaga asal boleh dalam bentuk mungkin tekanan, suhu dan sebagainya, di mana tenaga-tenaga asal ini tidak boleh diukur secara terus. Contoh-contoh tenaga ini tidak boleh diukur secara terus, di mana tenaga asal itu perlu ditukar dahulu supaya memudahkan pengukuran, dan penukaran daripada bentuk asal perlu ditukar kepada bentuk tenaga elektrik supaya pengukuran sama ada pengukuran arus, voltan ataupun rintangan boleh diukur secara mudah. Dan secara terjemahan awal, transducer juga dipanggil sebagai pemindah arus. Transducer biasanya akan menukar parameter-parameter fizikal, iaitu parameter yang kita dah sebutkan tadi dalam bentuk tekanan, suhu, cahaya. Ini adalah displacement, adalah kita punya anjakan, pergerakan dan yang lain-lain lah seterusnya kepada dalam bentuk isyarat elektrik. Sama ada isyarat elektrik itu dalam bentuk voltan, arus, frekuensi, beza fasa, rintangan, kapasitens, kemuatan ataupun aruhan, reactance. Jadi tujuan utama transducer itu yang kita gunakan untuk menukarkan physical parameter kepada isyarat elektrik akan bertindak balas dalam had yang ditentukan oleh transducer tersebut lah. Jadi dia tak ada yang kita panggil sebagai unlimited barrier, tak ada. Jadi dia ada had-had dia tertentu. Jadi sebagai contoh, kalau kita ada satu transducer suhu
Okey, daripada satu suhu kepada dalam bentuk electrical signal. Jadi perubahan suhu ni berkemungkinan daripada satu julat tertentu. Contohnya daripada julat 55 darjah Celsius sampailah 150 darjah Celsius. Daripada negatif 55 sampai 150. Di mana isyarat digital, isyarat signal ataupun isyarat elektrik yang diguna pakai di sini adalah dalam bentuk perubahan voltan. Di mana voltan tu dia akan berubah, contoh daripada minus 0.5 sampailah 15 volt. Contoh saja. Okey, contoh sajalah. Tapi takkan sampai 15 volt, dia sampai 5 volt saja. Contoh. Nanti awak boleh tengok pada spesifikasi transducer itu sendiri. Jadi kita perlu tahu bagaimana tindak balas masukkan ataupun julat masukkan terhadap hasil pada keluaran transducer tersebut. Jadi dia tidak ada yang kita panggil sebagai unlimited barrier. Dia ada had dia sendiri bergantung pada kita punya jenis transducer. Sesuatu peranti yang dikategorikan sebagai transducer mestilah mempunyai beberapa ciri utama, dan ciri-ciri utama itu boleh dikelaskan kepada 7 kelas ataupun 7 ciri. Jadi ciri pertama adalah linear, di mana perubahan masukan dan keluaran ataupun tindak balas masukan terhadap keluaran mestilah menghasilkan satu ciri linear. Dan ciri ini akan terhasil pada keadaan seimbang. Ataupun ciri ini mestilah tetap dia punya keluarannya. Sebagai contoh, kalau kita lihat perubahan masukan terhadap keluaran, katalah ini sebagai kita punya masukan. Masukan sebagai contoh diukur dalam kecerahan cahaya, lux, dan output. Dalam contoh ini, saya bagikan dalam nilai voltan. Di mana ciri-ciri ataupun tindak balas masukan terhadap keluaran mestilah secara linear. Linear, sama ada linear itu adalah berkadar terus, ini, ataupun dia berkadar songsang, begini. Tak kisahlah mana-mana. Jadi sekiranya pada masukan A di sini dia akan menghasilkan nilai P. Pada masukan yang A di sini dia akan menghasilkan nilai Q. Contoh saja ya. Dan kalau masukkan pada B, di sini B. Kalau pada graf pertama dia akan hasilkan X. Kalau pada graf kedua dia akan hasilkan nilai Y. Dan nilai ini mestilah dalam bentuk linear, iaitu perubahan itu mestilah pada perubahan yang tetap dalam bentuk garis linear. Ciri kedua mestilah tahan lasak, di mana pada
transducer ini, dia mestilah berupaya untuk menahan ataupun berupaya untuk menghasilkan keluaran yang stabil. Sekiranya ada yang kita panggil sebagai lebihan beban. Satu, lebihan beban. Kalau terlebih beban, transducer itu masih berupaya untuk menghasilkan satu keluaran yang stabil. Dan dia tidak mudah rosak lah. Dan sekiranya ada litar tambahan yang kita gunakan sebagai kita punya litar keselamatan yang digunakan pakai untuk lebihan beban tadi. Jadi sama ada transducer itu digunakan pada litar lebihan beban tanpa litar tambahan ataupun tindak balas lebihan beban dengan litar tambahan. Mestilah berupaya untuk menghasilkan keluaran yang stabil. Jadi ciri yang ketiga adalah ulangan. Jadi sesuatu transducer mestilah menghasilkan keluaran yang sama sekiranya masukan yang serupa dibekalkan semula. Tetapi pada keadaan persekitaran yang tidak berubah. Maksudnya, suhu tak berubah, tekanan tak berubah, kelembapan tak berubah, dan lain-lain tidak berubahlah. Jadi kalau ada perubahan pada keadaan persekitaran, kemungkinan apa tu akan berubah. Jadi kalau kita berdasarkan kita punya graf tadi, yang kita anggap sebagai satu graf linear, perubahan itu adalah pada satu keadaan yang ideal ataupun pada keadaan yang tidak berubah, di mana ialah kita masukkan keluaran. Jadi kalau kita ada graf, kalau kita masukkan input pada A, output dia akan tetap keluar AX contohnya. Jadi kalau masukkan dia sama, output dia mestilah sama. Itu kalau kita ulang balik lah. Dan dia merujuk balik pada ciri pertama, iaitu ciri linear. Ciri yang keempat adalah kebolehpercayaan dan kestabilan yang tinggi. Di sini apa yang kita nak nyatakan di sini adalah pada ralat, iaitu transducer akan menghasilkan ralat yang minimum sekiranya terdapat perubahan pada persekitaran, iaitu perubahan itu termasuk perubahan suhu, getaran, ataupun perubahan persekitaran yang lain. Di sini nak jelaskan bahawa sekiranya terdapat perubahan pada kita punya persekitaran, dia akan hasilkan ralat yang paling kecil. Jadi ciri yang kelima adalah kualiti isyarat keluaran yang baik. Kualiti isyarat keluaran mestilah dalam kualiti yang bagus, di mana nisbah isyarat terhadap hingar ataupun ia lebih dikenali sebagai SNR. Apa itu SNR? Signal to noise ratio. Maksudnya nisbah antara isyarat kita terhadap noise ataupun
yang kita panggil sebagai hingar. Di mana nisbah ini perlulah tinggi supaya isyarat utama, signal itu mempunyai pengaruh yang lebih besar terhadap keluaran. Dan dia akan menghasilkan amplitude keluaran yang cukup tinggi. Ciri keenam adalah tanpa histeresis. Apa yang kita maksudkan sebagai histeresis? Histeresis ini adalah satu fenomena di mana sifat fizikal kita yang kita panggil sebagai sifat fizikal kita, dia bertindak balas lambat. Dan ini akan menghasilkan keluaran yang tidak ataupun mempengaruhi keluaran kita dan menghasilkan keluaran yang tidak elok ataupun tidak bagus. Jadi ini lebih kepada kita punya sifat fizikal, kita punya transducer yang bertindak balas lambat. Dan ini akan mempengaruhi kita punya keluaran. Di mana pada transducer kita, ia mestilah menghasilkan ataupun bertindak balas pada keadaan yang cukup cepat untuk memberikan keluaran yang paling efektif. Sama ada masukan itu adalah masukan pada aras yang rendah ataupun aras yang tinggi, ataupun perubahan masukan daripada aras rendah kepada aras tinggi, ataupun masukan perubahan masukan daripada aras tinggi kepada aras yang lebih rendah. Dan ciri terakhir adalah residual information, iaitu pembentukan kita punya keluaran hasil daripada kita punya baki masukan. Secara mudahnya di sini pada ciri ketujuh ini, sekiranya sesuatu transducer mengambil sampel secara konstan, secara tetap, jadi keluarannya mestilah tetap, dia tak ada binaan semula. Sekiranya sistem itu kita matikan, kita onkan balik, jadi dia tak akan ambil baki daripada noise ataupun maklumat daripada sistem yang baru. Jadi ini lebih kepada kita punya kestabilan sistem. Jadi pembentukan isyarat keluaran mestilah tetap sama sekiranya sampel yang kita ambil adalah secara kerap ataupun secara yang kita panggil berkala. Jadi secara umumnya transducer kita boleh bahagikan kepada dua kategori, iaitu sebagai masukan ataupun sebagai keluaran. Jadi di sini kita akan ambil satu contoh di mana pengguna ini menggunakan mikrofon sebagai masukan, transducer masukan, dan juga pembesar suara sebagai transducer keluaran. Jadi transducer boleh jadi ataupun boleh dikategorikan sebagai dua bentuk. Satu masuk, satu lagi keluar. Jadi kita tengok apakah ciri utama transducer. Transducer, kalau kita tengok, yang pertama
Yang paling penting, convert energy daripada satu bentuk kepada bentuk yang lain. Kita ambil contoh input transducer. Jadi kalau kita tengok di sini, apa yang pengguna ini buat, dia akan memberikan tenaga, ini adalah tenaga bunyi, bentuk tenaga bunyi, kepada bentuk dalam bentuk tenaga elektrik. Jadi dalam tenaga bunyi ataupun dalam getaran daripada dia punya diaphragm ni, ataupun pressure daripada dia punya peti suara kepada mikrofon akan tukar daripada tenaga getaran kepada tenaga elektrik. Dan ini perlu kita proses dalam 1 liter elektrik ataupun liter elektronik supaya isyarat itu menjadi lebih jelas. Ini kita panggil sebagai proses ni. Dan kalau kita lihat transducer output, dia akan menukar daripada tenaga elektrik menjadi tenaga getaran, vibration, dan kemudian dia akan hasilkan bunyi. Jadi proses ini melalui proses masukan, penukaran tenaga daripada masukan kepada penukaran tenaga pada keluaran. Jadi masukan daripada tenaga yang bukan elektrik kepada tenaga elektrik, dan transducer pada keluaran akan mengubah semula tenaga elektrik tadi kepada tenaga bukan elektrik. Ini sebagai contoh yang paling mudah lah, iaitu daripada bunyi kepada bunyi semula. Jadi sebagai contoh di sini, tenaga bunyi tukar kepada tenaga elektrik kemudian ditukar balik kepada tenaga bunyi. Ini dalam transducer masukan dan beralih kepada transducer keluaran. Satu lagi istilah adalah sensor, di mana sensor ini kalau kita terjemahkan dalam istilah bahasa Melayu, kita panggil sebagai penderia. Kalau kita tengok transducer, ia adalah satu perubahan ataupun conversion daripada satu bentuk tenaga kepada satu bentuk tenaga yang lain, di mana tenaga yang ditukarkan itu akan menjadi tenaga elektrik lah. Dan masukan ni mungkin tenaga lain seperti tenaga haba, tenaga cahaya, tenaga kimia dan yang lain-lain. Tetapi penderia merupakan satu peranti yang kita guna pakai untuk menghimpunkan maklumat. Dan maklumat itu perlulah kita tukar. Kita perlu juga tukar dalam bentuk isyarat elektrik. Jadi kita punya keluaran masih sama dalam bentuk isyarat elektrik, iaitu dalam tenaga elektrik lah. Kalau kita tengok, sama ada keluaran tu dalam bentuk voltan, arus, frekuensi, beza fasa, rintangan, kemuatan ataupun kearuhan. Tetapi masukan daripada penderia itu merupakan satu peristiwa perubahan secara fizikal. Bukannya dalam satu bentuk tenaga. Sebagai contoh di sini, perubahan fizikal dalam bentuk mechanical, magnetik, ataupun kalau kita dalam yang lebih mudah, optical ni macam cahaya, ataupun tekanan. Itulah satu yang kita panggil sebagai peristiwa perubahan
fizikal. Kalau nak lagi jelas, sebagai contoh, satu penderia. Penderia ni adalah untuk menghimpunkan maklumat daripada perubahan jarak. Itulah perubahan jarak dalam mm. Dan perubahan ni dia nak tukar menjadi satu isyarat elektrik. Ini yang biasa kita guna pakailah dalam bentuk pengisytilahan penderia. Dan jarak ini bukan dalam bentuk tenaga, bukan. Dia lebih pada perubahan ataupun perubahan secara fizikal. Jadi kalau kita lihat semula, penderia biasa digunakan sebagai alat untuk mengesan. Dan juga digunakan sebagai satu kayu ukur terhadap perubahan sesuatu peristiwa. Okey, yang penting di sini kita gunakan untuk kesan. Kita gunakan untuk pengesanan dan juga sebagai kayu ukur. Istilah yang seterusnya adalah aktuator. Ataupun dalam bahasa Melayunya kita panggil sebagai penggerak. Jadi apa aktuator buat? Aktuator akan mengubah isyarat elektrik kepada pergerakan mekanikal. Sebab tu kita panggil sebagai penggerak. Isyarat elektrik ni lah kita punya keluaran. Sama ada keluaran ni dalam ataupun dihasilkan oleh kita punya transducer ataupun dihasilkan oleh kita punya sensor. Inilah hasil akhir ni, iaitu isyarat elektrik. Dan apa yang aktuator buat, dia akan tukarkan isyarat elektrik ni kepada pergerakan mekanikal. Oleh sebab tu, kita panggil dia sebagai penggerak. Dan pergerakan mekanikal ni boleh dalam bentuk anjakan, pergerakan dalam bentuk putaran ataupun dalam bentuk pecutan. Jadi, secara asasnya, aktuator ni kita boleh bagikan kepada 3, iaitu relay, apa yang kita sebut sebagai ni geganti, solenoid lah, dan juga dalam bentuk motor. Jadi dia ada 3 jenis aktuator. Satu geganti yang kita gunakan untuk switch, okey, untuk kita buat penswisan daripada keadaan on kepada off ataupun sebaliknya. Solenoid lebih pada displacement. Dan kalau kita tengok dia punya pelanja boleh ke hadapan, boleh ke belakang. Dia juga dalam bentuk penswisan tetapi dalam bentuk pergerakan mekanikal. Ni pergerakan mekanikal dia adalah dalam bentuk relay, pergerakan mekanikal adalah dalam bentuk switch. Tetapi solenoid dalam bentuk displacement. Motor dalam bentuk putaran. Sama ada putaran tu ke kiri ataupun ke kanan dalam kelajuan yang berbeza. Jadi kita akan tengok aktuator ataupun penggerak yang pertama, iaitu relay. Tujuan relay adalah untuk
mengoperasikan satu peralatan elektrik, di mana dia akan buat pensuisan secara mekanikal. Dia bukan buat switching dalam yang kita panggil integrated circuit dalam IC, tidak. Dia akan buat secara mechanical. Kalau kita lihat di sini, pada relay yang ini ada kita panggil sebagai solenoid. Yang ini ada dua titik, di mana titik ini adalah kita punya switch. Dan switch ini akan bergerak lah, sama ada ke depan ataupun ke belakang. Jadi pergerakan ini adalah secara mechanical. Okey, dia akan bergerak lah ke depan ke belakang untuk switch on dan juga switch off. Jadi digunakan di mana? Biasa digunakan pada kawalan jarak jauh untuk high voltage, untuk voltan tinggi. Dia ada kategori voltan tinggi, ada kategori voltan rendah, ada kategori voltan yang lagi tinggi, yang kita panggil extreme high voltage pun ada, ultra high voltage pun ada. Jadi biasanya kita gunakan untuk kawalan jarak jauh high voltage. Kerana apa? Kalau kita lihat, pensuisan ini adalah dibuat secara online, di mana online tersebut bermaksud bekalan tidak diputuskan lah. Jadi bekalan masih ada, kita buat switch. Jadi pensuisan itu adalah secara online, bukannya offline. Dan juga digunakan pada peralatan low voltage, dan digunakan untuk mengawal kita punya peralatan dengan kawalan arus. Okey, sebagai contoh, di sini kalau kita lihat, pada kita punya gelung coil tak ada arus. Jadi litar ini adalah secara litar terbuka, di antara dua titik ni tak bercantum. Jadi kalau ada arus, barulah akan ada pergerakan mechanical, di mana yang kita panggil sebagai kita punya plunger ni, dia akan tolak switch lah. Dia akan tolak ni, dia akan hasilkan pergerakan mechanical. Mechanical itu akan menghasilkan satu titik yang kita panggil sebagai titik hubungan, supaya berlakunya pensuisan secara mechanical. Dan kalau low voltage, biasanya kita gunakan untuk current control device, macam kipas, okey, macam motor. Kalau untuk high voltage, kita gunakan sebagai voltage control device. Dia berbeza, dan dia punya geganti relay pun dalam bentuk relay yang berbeza. Aktuator yang kedua, penggerak kedua adalah solenoid, di mana solenoid ini, ataupun setengah orang dipanggil plunger. Plunger ni macam selak. Di mana solenoid ini akan menukarkan isyarat elektrik kepada pergerakan mechanical secara linear. Maksudnya pergerakan tu boleh depan belakang sajalah, satu arah saja, linear. Dan kalau kita lihat, konsep ini adalah macam konsep selak, kunci pintu. Katalah ini kita punya pintu, macam pintu bilik air. Jadi kita boleh tolak ke depan untuk lock, ataupun kita biarkan pada keadaan asal untuk bukalah. Inilah konsep yang sama. Jadi kalau kita lihat di sini, dia masih menggunakan gelung. Okey, di sini kita akan ada gelung. Di mana di sini adalah
gelung elektromagnet, di mana kalau kita sambungkan kita punya arus, gelung ini akan menghasilkan satu medan magnet. Medan magnet ni akan menolak kita punya solenoid ni sama ada ke depan ataupun menariknya ke belakang. Dan ni biasa digunakan pun sama untuk switching ataupun untuk buat locking, untuk buat kunci. Penggerak ketiga, aktiviti ketiga adalah motor. Di mana motor ini kita gunakan sebagai penggerak, di mana hasil daripada kita punya transducer ataupun kita punya sensor akan mengubah tenaga elektrik kepada tenaga mekanikal. Untuk dalam motor ni biasanya pergerakan dalam bentuk rotation ni, pergerakan rotation. Sama ada rotation tu ikut jam ataupun ikut arah lawan jam. Sama ada pergerakan itu laju ataupun pergerakan itu perlahan. Sama ada pergerakan itu secara linear ataupun yang kita panggil sebagai step response. Tadi kita sudah kelaskan transducer kepada dua kelas utama, iaitu transducer jenis masukkan dan juga transducer jenis keluaran. Di mana pada transducer ini perubahan adalah daripada satu bentuk tenaga kepada bentuk tenaga yang lain. Jadi pengkelasan ini juga boleh kita kelaskan mengikut kategori yang lain, iaitu daripada kesan fizikal, kuantiti fizikal dan juga sumber tenaga. Jadi kelas pertama adalah pengkelasan berdasarkan kesan fizikal. Untuk contoh ini kita akan ambil satu penderia. Sebagai contoh penderia, hasil akhir ataupun dia punya keluaran adalah dalam bentuk isyarat elektrik. Ini dia punya output ni. Electrical quantity ni dia punya keluaran. Inilah dia punya output. Output itu adalah dalam banyak bentuk. Dalam contoh ini kita ambil nilai R ataupun resistance ni dalam ohm. Physical quantity adalah dia punya masukan. Di mana physical quantity ini adalah dia punya masukan ni. Inilah kita punya input. Okey, inilah dalam bentuk sama ada transducer ataupun sensor. Input kita katalah dalam bentuk heat. Okey, kalau kita lihat kepada dalam bentuk temperature dalam teori, sekiranya suhu naik, rintangan pun akan meningkat. Itu adalah perubahan kuantiti masukkan sama ada daripada tenaga haba tadi kepada keluaran, iaitu tenaga elektrik dalam bentuk nilai rintangan. Dan biasanya untuk kesan fizikal ini kita boleh guna pakai sekiranya hadir perubahan dalam kerintangan. Kita punya nilai ohm di sini. Kemuatan nilai, ini adalah kemuatan nilai capacitance dalam nilai farad. Kearuhan nilai dalam Henry. Ini perubahan
perubahan-perubahan terhadap nilai rintangan, perubahan terhadap nilai kearuhan, inductance, dan juga perubahan terhadap nilai kemuatan, capacitance, dan juga dipanggil sebagai Hall effect dan juga piezoelectric effect. Jadi ada lima kesan fizikal yang kita boleh ukur yang dikategorikan sebagai kelas yang pertama, iaitu kelas terhadap perubahan fizikal. Kelas kedua ataupun kategori kedua adalah berdasarkan physical quantity. Kuantiti secara fizikal. Apa beza physical effect dan juga physical quantity? Physical effect adalah tidak secara langsung. Dia lebih pada kesan terhadap penggunaan kita punya penderia ataupun kita punya transducer terhadap kesan secara fizikal. Tetapi untuk kelas ini dia lebih straightforward, iaitu lebih terus ya. Maksud kalau perubahan fizikal itu tinggi, conversion itu akan menghasilkan juga, perubahan itu akan juga menghasilkan keluaran yang tinggi. Di mana kalau kita lihat di sini, satu perubahan dalam bentuk kuantiti fizikal selepas dia ubahkan dalam bentuk isyarat elektrik, okay, dia lebih yang kita panggil sebagai direct conversion. Jadi kalau fizikal masukkan dia tinggi, keluaran dia juga sepatutnya tinggi. Jadi katalah kita punya physical quantity tinggi, kita punya electrical signal juga sepatutnya tinggi. Inilah perubahan secara terus ya, secara terus. Dia bukan tengok kesannya pada perubahan fizikal. Untuk contoh ini biasanya dia lebih kepada pertukaran tenaga one to one. Bermaksud, katalah untuk contoh pertama, temperature transducer, katalah temperature itu tinggi, suhu itu tinggi, perubahan kita punya energi pada electrical signal juga akan tinggi. Ini dalam thermocouple. Jadi, kalau kita lihat pada thermocouple, perubahan suhu itu adalah secara linear. Kalau suhu rendah, nilai pun rendah. Kalau suhu tinggi, nilai pun tinggi. Ini sama juga macam kita punya pressure transducer yang kita gunakan dalam Borden gauge. Kalau tekanan tinggi, pressure tinggi, kita punya reading pun akan tinggi. Jadi kalau kita lihat pada kita punya satu pressure gauge di sini, dia ada meter. Kalau masukkan di sini kita punya pressure, lagi tinggi pressure, lagi tinggilah dia punya bacaan. Contoh yang lain adalah dalam LVDT, Linear Variable Differential Transformer. Secara mudahnya, katalah kita ada masukkan di sini. Ini input. Di sini kita akan ada output. Tak ada, tapi ada banyak tab lah. Tab A, tab B, tab C dan juga tab D. Di mana kalau kita lihat bacaan ini, itulah D ni sebagai kita punya reference bumi. A ni mungkin dia punya nilai dia adalah 12 volt contoh ya. B mungkin 9 volt, C mungkin 5 volt. Ini kosong lah, 0 volt. Jadi perubahan masukkan akan menghasilkan perubahan keluaran tetapi dalam bentuk kita panggil selection yang berbeza. Ini
displacement transducer. Dan ini biasanya dia akan sambung pada kita punya, ini kalau kita lihat balik, dia akan sambung kepada kita punya, ini konsep dia asal macam ni. Jadi kalau kita nak gunakan dalam LVDT, katalah kita nak gunakan satu pelanja, ni solenoid, dia mungkin ada pergerakan yang minimum, medium, dan yang seterusnya lah, lagi tinggi. Contoh sahaja ya, untuk bagi mudah awak faham lah. Level transducer ataupun torque tube biasa kita gunakan untuk menanda aras ataupun aras. Mungkin dalam aras liquid, dalam tangki kat sini, tangki air, dia punya aras lah. Setiap aras tu adalah aras yang berbeza. Dan kita gunakan juga untuk flow meter nak ukur kelajuan. Mungkin arus sungai. Okay, mungkin nak ukur berapa dia punya flow liquid. Okay, katalah ni ada liquid ni. Setelah ini awak punya minyak, oil. Kat sini kita ada kita punya meter, gauge meter. Nak tengok berapakah dia punya laju, dia punya peraliran liquid tersebut. Dynamometer kita gunakan untuk ukur yang kita panggil sebagai kelajuan ni, ataupun testing kita punya motor. Sama juga dengan acceleration transducer. Ini sebagai contoh sahaja. Tetapi ada contoh-contoh yang lain yang awak boleh tengok di dalam buku-buku yang lain ni. Kita boleh carilah contoh-contoh yang lain, bagaimana pengkelasan transducer ini terhadap perubahan kuantiti secara fizikal. Kelas yang ketiga adalah berdasarkan sumber tenaga. Jadi kita pecahkan kepada dua. Satu, active transducer, di mana pada active transducer ini kita perlukan bekalan tenaga luar. Dan juga pasif. Pasif transducer kita tak perlukan tenaga tambahan untuk transducer itu bertindak balas. Kita ambil contoh transducer jenis yang pertama, iaitu active transducer. Perkataan aktif tu bermaksud transducer ini ataupun penderik ini memerlukan punca bekalan tambahan untuk dia beroperasi secara penuh. Dan kita ambil contoh ni adalah strain gauge, iaitu di mana transducer ini mengesan berapakah tekanan yang berada pada kita punya gelong ini. Dan gelong ini kalau kita perhatikan, dia ada dua wire. Satu yang masuk, kemudian dia akan buat gelong, dan dia akan keluar. Dan gelong ini membentuk satu gelong dengan nilai rintangan yang tidak tetap. Nilai rintangan ini berubah mengikut tekanan yang kita bekalkan pada kita punya gauge ini. Dan tenaga daripada kita punya masukan di sini akan digunakan sebagai isyarat kawalan sebelum dia dipindahkan kepada output. Tetapi oleh kerana strain gauge ini adalah strain gauge aktif dan tenaga yang dikeluarkan oleh kita punya gauge ini adalah kecil, jadi ia perlu melalui satu proses yang kita panggil sebagai amplification. Kalau kita tengok secara asasnya, kita ada strain gauge. Dan strain gauge ini mengukur kadar perubahan rintangan. Dan dia perlu masuk kepada kita punya litar, amplifier, untuk menguatkan lagi isyarat yang kita dapati daripada strain gauge supaya boleh diukur dan dikeluarkan dalam bentuk
nilai-nilai elektrik. Sebagai contoh, voltan, arus dan sebagainya lah. Oleh kerana ia memerlukan satu litar tambahan, dan litar tambahan ini secara jelasnya perlu punca bekalan. Dan punca bekalan ini bertujuan untuk menguatkan lagi kita punya syarat. Jadi kita punya strain gauge ni tidak boleh berdiri secara sendiri dan memerlukan punca bekalan lain. Oleh sebab tu kita panggil transducer ini daripada jenis transducer aktif. Jadi kalau kita lihat pada transducer pasif di sini adalah contoh thermocouple. Thermocouple dia akan ada dua sempang. Setiap sempang ini terdiri daripada sifat yang berlainan. Jadi kita punya sempang pertama daripada besi, sempang kedua daripada konstantan. Ini adalah alloy Dan daripada sini, dua sempang ini dia boleh terus dihantar kepada PMMC untuk buat ukuran kita punya perubahan haba Jadi transducer jenis pasif, masukan daripada kita punya transducer akan terus diterjemahkan kepada tenaga lain, iaitu tenaga elektrik. Dan tenaga elektrik ni terus akan memberikan kita punya bacaan pada kita punya PMMC, di mana dalam contoh ini haba diukur di sini temperature sama ada dalam darjah Celsius ataupun dalam Fahrenheit diukur. Termasuk satu katalah kita punya medium di sini, air ke ataupun ais. Di perubahan antara dua titik A dan B akan menghasilkan tenaga elektrik. Jadi daripada tenaga haba dia akan terus tukar kepada tenaga elektrik. Dan tenaga elektrik terus dibekalkan kepada kita punya PMMC untuk dapatkan kita punya bacaan. Dan di sini tidak ada perantara, di mana perantara tu perlu voltan bekalan lain untuk memberikan nilai ukuran yang kita nak ukur. Dalam contoh ini, daripada tenaga haba ditukar ke elektrik. Tenaga elektrik itu adalah dalam bentuk nilai voltan. Kita akan masuk kepada contoh penderia yang pertama. Dalam tajuk ini kita akan bincangkan penderia jenis cahaya. Penderia jenis cahaya akan menukarkan tenaga cahaya kepada tenaga elektrik. Dan ia juga boleh dikenali sebagai transducer. Transducer boleh, penderia pun boleh. Tetapi kita nak lebih umum lebih umum. Jadi terdapat dua jenis penderia cahaya. Satu adalah PV yang kita panggil sebagai photovoltaic cell. Yang ini betul lah adalah jenis transducer, di mana daripada tenaga matahari ni radiation UV akan dihantar ke kita punya fotovoltaik PV yang kita panggil sebagai PV. Jadi daripada sini secara umumnya ini adalah tenaga cahaya. Dan daripada tenaga cahaya dia akan terjana nilai voltan berdasarkan kita punya sel. Kalau sel ada 4, dia ada 4 kali nilai PV. Jadi katalah satu PV lebih kurang 0.8, 4 kali 0.8 dapatlah 3.2 volt. Ini contoh saja. Dan
Dan daripada voltan ini terhasillah tenaga elektrik. Tetapi sensor jenis kedua yang kita panggil sebagai photoconductive cell, di mana pada sel-sel ini dia adalah lebih kepada peka cahaya. Kalau kita lihat, konfigurasinya daripada cahaya matahari, sensor ini, penderia ini akan berubah nilai rintangan. Rintangan boleh naik, rintangan boleh turun berdasarkan light intensity ataupun keamatan cahaya. Kalau cahaya tinggi, nilai rintangan rendah ataupun nilai rintangan tinggi, bergantung pada konfigurasi kita punya photoresistive cell. Dan daripada sini, daripada tenaga matahari, tenaga cahaya, dia ditukarkan menjadi perubahan nilai resistance, perubahan nilai rintangan dalam ohm. Dan dalam ohm ini, dia kena masuk pada lita, lita amplifier. Barulah dia boleh ditukar menjadi tenaga elektrik. Sama ada tenaga ini adalah untuk buat pensuisan ataupun buat kawalan. Yang atas ni adalah transducer, bawah ni adalah sensor. Oleh sebab tu kita tak boleh nak katakan kedua-dua ni adalah daripada jenis transducer. Dan oleh sebab tu kita umumkan saja photovoltaic cell dan juga photoconductive cell kita umumkan menjadi penderia yang peka kepada cahaya. Sama ada dia nak tukar tenaga cahaya terus kepada tenaga elektrik ataupun daripada tenaga cahaya kepada perubahan nilai, iaitu nilai rintangan, dan barulah dia tukar kepada tenaga elektrik untuk membuat kawalan ataupun untuk buat pensuisan. Penderia cahaya yang pertama adalah PV ataupun fotovoltaik, di mana fotovoltaik ini mengambil tenaga daripada cahaya matahari dan menghasilkan ataupun menjana satu nilai voltan DC. Dalam satu sel solar, kita dapat semikonduktor jenis N dan semikonduktor jenis P, dan juga ada lapisan yang boleh tembus cahaya. Tujuan menggunakan lapisan yang tembus cahaya adalah supaya tenaga daripada matahari boleh diserap oleh kedua-dua lapisan ini, lapisan N dan juga lapisan P. Dan tenaga daripada cahaya matahari kita panggil sebagai foton. Jadi apa yang foton buat daripada tenaga matahari, dia akan menembusi kita punya lapisan P-type dan memberikan tenaga kepada elektron. Elektron kemudian akan bergerak mengisi lubang-lubang yang lain pada kita punya lapisan, iaitu lapisan N. Dia akan melompat dan elektron ni akan mempunyai tenaga yang cukup untuk melompat daripada lapisan P kepada lapisan N. Dan daripada lapisan N kita sambung kepada beban kita, iaitu mentol, dan ini akan melengkapkan kita punya litar. Dan litar ini akan mengakibatkan proses ini berulang-ulang. Akan berulang-ulang dan menghasilkan tenaga elektrik yang kekal lah, yang berterusan.
Dan setiap satu sel hanya akan boleh menghasilkan sebanyak 0.5 volt. Jadi kalau kita ada satu solar panel, dan solar panel ini digunakan untuk menghasilkan keluaran sebanyak 12 volt. Oleh kerana kita punya satu sel hanya boleh hasilkan 0.5, jadi kita perlukan sel yang lebih banyak lah, iaitu lebih kurang pada 24 sel untuk menghasilkan keluaran sebanyak 12 volt. Jadi jenis kedua adalah sel fotokonduktif atau juga dikenali sebagai sel peka ataupun cahaya ataupun sel fotoresistif. Di mana kalau kita lihat pada binaan asas, ia terdiri daripada dua keluaran, satu coil ataupun elektrod yang boleh tembus cahaya. Dan kalau kita lihat photoconduktif cell ataupun photoresistive cell yang paling sering kita guna pakai adalah daripada jenis cadmium sulfide. Iaitu kalau kita lihat bahan yang di sini, yang dibina di sini dan juga di sini, biasanya dibina daripada cadmium sulfida. Dan sekiranya tenaga cahaya daripada matahari menembusi kita punya tingkap yang tembus cahaya ni, yang sinar ini, dia akan mengakibatkan perubahan rintangan pada kita punya sel. Secara ringkasnya, daripada tenaga cahaya ia dipindahkan pada kita punya medium, dan medium itu cadmium sulfida, dan medium itu akan berubah nilai rintangan untuk ohm ya. Dan daripada nilai rintangan tu baru dia ubah kepada tenaga elektrik. Tenaga elektrik. Okay, di sini kita perlukan satu lagi amplifier untuk menguatkan lagi dia punya isyarat ataupun untuk melakukan pensuisan. Dalam photoresistive cell ini, jadi secara ringkasnya kita akan ada dua mode lah. Satu mode pada keadaan gelap. Okay, kalau keadaan gelap, apa yang berlaku? Nilai rintangan akan meningkat. Kalau keadaannya lebih terang, nilai rintangan akan menyusut. Jadi daripada dua sifat ini, kita boleh nampak perubahan nilai rintangan pada kita punya photoresistive cell, dan dia boleh digunakan sebagai penderia untuk mengesan kehadiran cahaya. Terdapat dua jenis penderia fotoelektrik yang digunakan untuk mengesan kedudukan. Jadi setiap elemen yang memancarkan cahaya akan memancarkan satu sinar. Sama ada sinar itu kita boleh lihat, visible,
inframerah yang kita tak boleh lihat, dan juga laser. Dan jenis pertama adalah jenis reflektif, di mana sinar cahaya itu akan dipancarkan kepada kita punya target yang kita nak kesan, dan akan ada sinar yang kembali. Dan pada kita punya penderia ini akan terdapat elemen pemancar, emitter di sini, dan juga elemen penerima, receiver, pada tempat yang sama. Di mana kalau kita pancarkan satu cahaya, cahaya itu akan dipantulkan semula dan diterima balik oleh kita punya penerima. Tetapi ada juga cahaya yang lepas. Okay, ada juga cahaya yang tembus. Tapi kebanyakan cahaya itu akan dipantul semula supaya dapat dikesan oleh kita punya penerima. Jadi pada penderi ini, pemancar, sama ada pemancar cahaya ni adalah bentuk sinar yang kita boleh nampak, sinar yang infrared, inframerah ataupun laser, dan dikembalikan kepada receiver supaya penderi ini boleh mengesan sama ada objek di hadapannya ataupun tidak. Jenis kedua adalah true beam. Jadi sinar itu kena melepasi kita punya objek yang kita hendak kesan. Jadi apa yang berlaku di sini adalah perubahan kuantiti cahaya yang diterima oleh kita punya penerima. Jadi kalau kita lihat, kita ada emitter di sini, pemancar kita, dan kita ada penerima. Kalau tak ada objek di hadapannya, jadi segala maklumat yang dihantar daripada pemancar kepada penerima adalah maklumat yang sama. Sekiranya ada objek di hadapannya, jadi terdapat gangguan daripada isyarat yang diterima oleh penerima di sini, dan ini akan memberikan perubahan bacaan. Ini kita panggil sebagai true beam. Jadi kalau pada keadaan pertama, ini yang kita pancarkan, tak ada objek, benda yang sama yang kita terima. Katalah di sini arasnya adalah pada aras 5 volt contoh, yang diterima dan kemudian diterjemahkan semula adalah juga pada 5 volt. Dan pada keadaan kedua, ni tanpa objek ya. Pada keadaan kedua, di mana pada keadaan ini ada pengantar. Pengantar ni masih sama, 5 volt. Di depan ni ada objek. Dan terdapat sinar yang tembus. Dan kemudian yang diterima kembali oleh kita punya penerima. Di sini kita tak mungkin akan dapat 5 volt. Pasal ada gangguan. Mungkin dapat lebih kurang pada 1 volt. Perubahan antara dua keadaan ini, keadaan A dan juga keadaan B, akan memberikan satu perubahan yang nyata. Sama ada objek di hadapan ataupun tiada. Dari segi aplikasinya untuk penderia jenis pertama ini, jadi kalau kita lihat, yang pertama, terdapat satu elemen pemancar. Sini, light source. Dan juga elemen penerima yang menerima kita punya
cahaya tadi pada tempat yang sama. Iaitu, kedua-dua ini akan dibungkuskan pada bungkusan yang sama. Dan dua pancaran ini akan digunakan untuk memancar objek. Dan kalau kita lihat di sini, sumber adalah daripada kita punya light source, kita punya LED kita, sama LED kita adalah yang jenis yang visible, boleh nampak, inframerah ataupun laser. Jadi ada objek di hadapan ni, kemudian dia akan pantulkan semula kepada penerima. Sekiranya penerima menerima semula cahaya ini dalam bentuk isyarat elektrik, jadi pada terminal ini akan menterjemah bahawa ada objek yang dikesan di hadapannya. Dan jarak antara kita punya pengesan dan juga objek bergantung kepada kita punya jenis LED emitter. Kita punya emitter lah, daripada jenis apa. Jadi LED ni akan jadi masukan dan detektor ni akan jadi sebagai keluaran, dan akan berlaku perubahan sekiranya ada objek di hadapan ni. Sebagai contoh, katalah depan ni tak ada objek. Jadi tak ada isyarat yang dipantulkan semula. Di sini mungkin akan dapat, sebagai contoh, 0 volt. Ini kalau tiada objek. Tiada objek, dia kesan daripada pantulan cahaya daripada kita punya masukkan ini. Jadi sekiranya ada objek di hadapan sini, ia akan memberikan nilai bacaan ataupun nilai isyarat elektrik yang berbeza. Jadi daripada light source, kita pancarkan, terkena pada kita punya objek, dan dikembalikan semula pada light detector kita. Di sini akan terdapat nilai bacaan lah. Sama ada nilai bacaan itu high, antara 3.7 sampailah 5 volt. Bergantung pada dia punya jarak. Dan nilai keluaran ni biasanya akan yang kita panggil sebagai jelas, sama ada objek, ini tiada, dan yang ini akan ada objek. Ini akan jelas lah, sama ada on, off ataupun on. Dia hanya ada dua keadaan saja. Jadi keadaan yang dianggap sebagai tiada objek, dan juga keadaan yang dianggap sebagai dengan objek. Aplikasi yang lebih khusus untuk penderia jenis reflektif. Jadi kalau kita lihat kembali pada teori asal, di mana pada penderia fotoelektrik jenis reflektif, kita punya punca ataupun emitter di sini, dan kita punya receiver pada tempat yang sama. Jadi emitter dia akan memancarkan satu sinar cahaya, kemudian dia akan dikembalikan semula dan diterima pada satu penerima yang kita panggil sebagai penerima cahaya. Untuk contoh yang ini, dia akan digunakan untuk mengesan sama ada safety seal tu ada ataupun tidak. Dan kebiasaan jenis reflektif ini digunakan untuk mengesan kehadiran ataupun kehilangan sesuatu objek. Sama ada objek itu ada ataupun objek itu tiada. Dan kalau tengok safety seal ni, mungkin cara pembiasannya berbeza. Kita tengok dekat tutup botol ni, dia akan ada yang kita panggil jagged edge ni. Jadi kalau kita pancarkan sinaran, pantulan tu mungkin akan terpantul pada tempat yang berbeza. Dan untuk true beam,
Biasanya kita akan ada dua jenis penderia. Satu emitter, satu receiver ataupun detector. Tetapi pada tempat yang berbeza. Jadi kalau kita tengok di sini, emitter akan memancarkan cahaya dan receiver ni akan terima balik cahaya tadilah. Jadi untuk proses yang ini digunakan sebagai pengesan saiz kita punya bungkusan. Jadi kalau bungkusan yang lebih tinggi, cahaya daripada emitter tu akan terhalang daripada diterima oleh kita punya receiver. Dan sistem itu akan mengetahuilah bahawa saiz bungkusan itu adalah tidak sama. Kita masuk pada contoh transducer yang kedua, iaitu transducer bunyi. Di mana pada tajuk ini kita bincangkan transducer jenis masukan input, iaitu mikrofon. Mikrofon merupakan satu transducer yang boleh mengesan isyarat bunyi dan menghasilkan satu gelombang elektrik yang kita panggil sebagai image, yang mewakili tekanan bunyi, dan ia boleh dihasilkan dalam bentuk ataupun dalam nilai voltan ataupun arus, berdasarkan ataupun berkadar terus dengan bentuk bunyi ataupun bentuk isyarat bunyi itu sendiri. Jadi kalau gelombang bunyi yang masuk adalah tinggi, bermaksud voltan ataupun arus yang terhasil juga sepatutnya tinggi, dan dia berkadar terus dengan tekanan ataupun bentuk gelombang yang diterima oleh mikrofon tersebut. Jadi untuk mikrofon jenis music biasanya digunakan ataupun biasa dikenali sebagai jenis dynamic, ribbon ataupun jenis condenser. Jadi setiap jenis mikrofon ini berbeza-beza fungsi dan berbeza daripada segi keluaran. Fungsi masih sama masuk, tetapi penapis atau filter yang digunakan berbeza, dan kaedah penterjemahan isyarat bunyi kepada isyarat elektrik juga berbeza. Jadi kita akan lihat jenis mikrofon yang pertama, iaitu daripada jenis dynamic. Jadi kalau kita lihat kepada binaan mikrofon ini, terdapat kon. Kon lah yang ni. Sini adalah kita punya kon, di mana kon ini akan tersambung dengan kita punya gelung wire. Dan pada ketika masukan bunyi diterima daripada luaran, kon ini akan bergerak ataupun akan bergetar, dan getaran ini akan menghasilkan medan magnet.
oleh kerana kita punya kon tadi tersambung dengan wire, dan wire ni mengelilingi satu magnet kekal. Jadi pergerakan kon ini di sini akan menghasilkan perubahan pada medan magnet. Dan perubahan medan magnet ini akan menghasilkan satu image yang mewakili bunyi tadi. Dan image ini akan terjana dalam nilai voltan. Dan penjanaan nilai voltan ini adalah diakibatkan oleh tekanan yang diterima oleh kon tadi, lalu merubah kita punya medan magnet dan menghasilkan satu bentuk image bunyi. Jadi berbeza pula dengan mikrofon jenis Ray-Ban. Jadi apa yang berbeza daripada mikrofon dynamic dan juga mikrofon jenis Ray-Ban? Mikrofon jenis Ray-Ban dia tergantung dan inilah bentuk Ray-Ban. Ini bentuk Ray-Ban ni bukan gelung. Jadi kalau kita nak lebih jelas, dia berbentuk macam satu Ray-Ban ataupun satu lapisan yang nipis. Ini kalau pemandangan dari sisi, ini pandangan daripada depan, dia seperti satu lipatan kertas. Kalau kertas kita lipat-lipat, dia berbentuk beginilah. Dia macam Ray-Ban, bentuk Ray-Ban ni. Dan ia tergantung antara satu medan magnet kekal. Jadi di sini adalah kita punya, di sinilah kita punya medan magnet kekal. Jadi pergerakan udara akan mengakibatkan Ray-Ban ini bergetar. Dan perubahan getaran pada Ray-Ban ini akan menghasilkan image dalam bentuk nilai voltan, dan pergerakan ini berkadar terus dengan kelajuan Ray-Ban ini bergerak. Jadi kalau kita lihat pada dinamik, dia lebih pada tekanan pada kon. Kerana kon itu tersambung dengan wire, tetapi kita punya Ray-Ban, kalau dia hanya berdasarkan kelajuan Ray-Ban ini bergerak. Oleh sebab itu, mikrofon jenis Ray-Ban dipanggil sebagai mikrofon jenis kelajuan atau velocity. Dan mikrofon jenis dynamic lebih dikenali sebagai mikrofon jenis tekanan. Jenis mikrofon ketiga adalah jenis kondenser. Dan kalau kita lihat penggunaan istilah kondenser, ia bertindak seperti satu kapasitor, di mana pada mikrofon jenis ini terdapat satu, kita panggil plate belakang yang tidak bergerak, dan ada satu di depan ni, ada satu membran metalik yang nipis. Dan pergerakan bunyi daripada luar, bunyi masuk daripada luar, akan mengakibatkan perubahan tekanan pada kita punya plate di hadapan ni, dan mengakibatkan jarak antara plate belakang yang kekal dengan plate hadapan yang bergerak akan berubah.
Dan ini akan menghasilkan ataupun ia akan mengakibatkan terhasilnya cas pada dua plate ini. Dan kalau kita lihat, cas yang terhasil daripada dua plate ini dinyatakan dalam satu persamaan. Q adalah cas dia, C nilai capacitance kali dengan V. V adalah voltaj yang dibekalkan pada kita punya plate tadi. Sama dengan epsilon, ni kita punya permittivity. A adalah kita punya luas permukaan plate hadapan dan juga plate belakang, kali dengan voltaj yang dibekalkan, dibagikan dengan D. D adalah kita punya jarak. Jadi perubahan tekanan yang mengakibatkan jarak antara dua plate ini berubah akan menghasilkan cas, lalu menghasilkan image bunyi. Mikrofon jenis keempat, ini adalah jenis kristal. Ataupun dalam bahasa Melayu kita panggil sebagai hablo. Kalau diperhatikan, mikrofon jenis ini menggunakan konsep piezoelektrik, di mana satu hablo akan disambungkan kepada diaphragm, satu diaphragm, kemudian disambungkan kepada ini kita panggil sebagai satu material piezoelektrik, dan akan keluar melalui dua wire. Kita punya gelombang akan terhasil di sini lah. Pada asalnya, mikrofon jenis kristal dibina menggunakan hablo garam, ataupun lebih dikenali sebagai Rochelle salt. Jadi keluaran daripada kita punya mikrofon jenis ini adalah tinggi, output dia tinggi. Tetapi penggunaan bahan daripada Rochelle salt ni, dia sensitif kepada kelembapan dan dia adalah rapuh. Oleh sebab itu ditukar kepada hablo jenis yang lain. Yang versi baru digunakan seramik. Dan seramik yang sering digunakan adalah daripada jenis barium. Barium titanate. Dan juga daripada jenis plumbum zirconate. Kalau dalam English dia panggil sebagai lead. Lead ni adalah plumbum. Zirconate. Jadi kedua-dua jenis kristal sama ada gunakan garam Rochelle ataupun seramik, output dia tinggi, output dia agak tinggi, menghasilkan bunyi yang tinggi, tetapi tidak boleh mengatasi frekuensi respons daripada mikrofon jenis dynamic. Oleh sebab itu kebanyakan mikrofon dalam industri muzik menggunakan mikrofon jenis dynamic, dan jarang-jarang digunakan daripada
mikrofon jenis kristal. Okay, jadi bagaimanakah satu isyarat atau satu gelombang keluaran terhasil? Jadi kalau kita lihat pada kita punya kristal, dia akan kita panggil sebagai deform ataupun berubah bentuk sekiranya ada gelombang bunyi yang masuk melalui diaphragm. Jadi diaphragm ni akan bergetar, akan bergerak. Jadi kita punya piezo, sama ada piezo ni akan bergerak ke atas atau bergerak ke bawah ataupun mengecil. Dia boleh bergerak mengikut beberapa bentuk, dan pergerakan ini kita panggil sebagai deformation ataupun dia terpisung, dan gerakan ini akan menghasilkan satu nilai voltan yang berkadar terus dengan kadar deformation tersebut, kadar perubahan pada kita punya kristal. Jadi oleh kerana yang asal dahulu kita gunakan garam, jadi deformation oleh kerana dia rapuh, deformation yang kuat akan mengakibatkan garam itu patah. Sebab tu dia digantikan seramik untuk ketahanan yang lebih tinggi. Mikrofon yang terakhir yang kita nak bincangkan pada tajuk ini adalah electret microphone. Dia lebih kurang sama macam condenser microphone, tetapi tidak memerlukan DC biasing. Dan kalau kita nak bandingkan condenser biasa dan electret dia akan ada membran di sini yang mempunyai cas yang tetap, yang kekal. Di mana di sini kita akan ada satu cas kekal, katalah depan ni minus, belakang ini plus. Dan membran ini ataupun diaphragm ini adalah dibina daripada bahan elektrik. Elektrik merupakan ringkasan daripada electrostatic magnet. Membran ataupun diaphragm elektrik sebenarnya ia menggantikan magnet kekal. Jadi sebagai versi magnet kekal tetapi dalam bentuk elektrik. Dan yang paling penting, perbezaan utama antara elektrik condenser mikrofon dengan mikrofon biasa, elektrik condenser mikrofon tidak memerlukan DC biasing. Bermaksud ia tidak perlukan bekalan voltan tambahan untuk buat bias pada kita punya plating. Tetapi konsep penghasilan cas adalah sama seperti dalam condenser mikrofon. Kalau kita lihat di sini, dia ada yang kita panggil sebagai back plate, okay, dan front plate. Dan kedua-dua membran atau plate ini terdapat luas permukaan dan juga jarak D. Inilah kita punya spacing D tadi, jarak, dan pergerakan gelombang bunyi daripada luar akan mengakibatkan membran ini bergetar dan berubah jarak pada D. Dan berlakulah perubahan nilai capacitance. Dan daripada itu terhasillah perubahan cas, dan perubahan cas itu akan menghasilkan image. Kita punya bentuk gelombang bunyi. Pelengkap kepada mikrofon
adalah loudspeaker. Loudspeaker juga kita kategorikan sebelum ini sebagai output transducer. Jika mikrofon sebagai input, loudspeaker adalah sebagai output. Dan ia sebenarnya adalah yang kita panggil sebagai penggerak bunyi. Apa yang digerakkan? Dia akan gerakkan kita punya diaphragm. Sini ada kon. Dan kon ini disambungkan kepada kita punya diaphragm dan ini akan bergetar. Jadi dia akan menggerakkan diaphragm dan akan menghasilkan bunyi. Dan fungsinya adalah sebagai pelengkap kepada mikrofon. Ia akan menterjemah ataupun menukar isyarat elektrik kepada gelombang bunyi. Dan gelombang bunyi yang terhasil adalah seperti yang asal ataupun hampir kepada yang asal. Dan kalau kita lihat di sini, binaan dia hampir sama dengan mikrofon. Kita ada permanent magnet, kita ada diaphragm yang disambungkan dengan gelung wire dan juga ada terminal elektrik, di mana terminal elektrik kalau dalam mikrofon ni sebagai masukan, sebagai keluaran, yang ini sebagai masukan. Binaan pembesar suara ataupun loudspeaker terdiri daripada magnet kekal. Satu magnet kekal di sini, gelung wire yang disambungkan kepada kita punya diaphragm ataupun kon, dan juga masukkan isyarat audio. Magnet kekal akan menghasilkan medan magnet. Akan terhasil medan magnet di sini, bergantung pada kekuatan dan dia punya kutub. Jadi apa yang berlaku sekiranya ada perubahan voltan daripada masukan audio, di mana perubahan voltan tu disambungkan kepada kita punya gelung. Ini kita punya masukan disambung pada gelung. Sekiranya ada voltan masuk pada gelung, ada arus diarahkan, akan terhasillah medan magnet kedua di sini. Medan magnet pertama daripada magnet kekal. Medan magnet kedua terhasil daripada perubahan voltan pada masukan yang melalui gelung. Dan daripada tindak balas dua medan magnet ini akan mengakibatkan kita punya gelung dan kita punya diaphragm bergetar secara mekanikal. Jadi ini akan terhasil getaran pada kita punya kon dan menghasilkan gelombang bunyi. Dan kadar getaran ini diukur menggunakan ataupun diukur dari frekuensinya, berapakah kekerapannya, dan juga keluaran voltan yang terhasil pada kon, yang menghasilkan kadar
gelombang bunyi, sama ada gelombang bunyi itu kuat ataupun perlahan. Dan sama ada gelombang bunyi itu adalah berfrekuensi tinggi ataupun berfrekuensi rendah. Aplikasi pembesar suara biasanya kita boleh didapati di mana-mana sistem komunikasi. Sepertinya dalam intercom, amplifier, PA system, public address system dan yang lain-lain. Dan ciri-ciri pada satu pembesar suara dia bergantung kepada aplikasi yang kita nak pakai. Dan julat kuasa adalah bermula daripada 1/4 watt hinggalah ke beberapa ratus watt. Dan kadar kuasa yang digunakan bergantung kepada saiz wire yang kita gunakan untuk disambungkan kepada kita punya diaphragm ataupun kita punya voice coil. Dan ini bergantung kepada jumlah arus yang boleh masuk dan jumlah arus yang boleh ditampung oleh kita punya pembesar suara. Oleh kerana natural impedance pada pembesar suara adalah kecil, biasanya 4 ohm, 8 ohm, 16 ohm, yang paling tinggi pun sampailah 32 ohm. Jadi arus yang lalu perlulah arus yang besar. Jadi adalah penting untuk kita padankan kita punya rintangan ataupun impedance bergantung pada kita punya keluaran supaya ia boleh mencapai keluaran yang paling maksimum tanpa merosakkan kita punya gelung suara ataupun voice coil kita. Frekuensi respons biasanya adalah frekuensi dalam julat audio, iaitu julat yang kita boleh dengar di antara 20 Hz hinggalah 20 kHz. Kalau dalam BS ataupun British Standard, julat audio adalah antara 15 hingga 5 kHz, iaitu julat yang kita boleh dengar lah. Tetapi kalau ikut julat Amerika, dia adalah antara 20 hingga 20 kHz. Jadi kita simpulkan bahawa julat yang paling kecil adalah antara 20 Hz hingga 20 kHz supaya kita punya respons tu lebih besar, dan dia termasuk juga, dia merangkumi juga standard daripada standard PS. Dalam pembesar suara kita boleh julatkan mengikut julat frekuensi yang sesuatu pembesar suara itu boleh keluarkan. Sekiranya pembesar suara itu adalah full range, dia boleh keluarkan antara 20 Hz hingga 20 kHz. Tetapi dalam aplikasi ataupun dalam penggunaan sistem audio, kebiasaannya kita akan pecah-pecahkan antara frekuensi rendah, iaitu yang kita panggil sebagai bass, ataupun woofer, ataupun subwoofer, dan kemudian kita pecahkan kepada mid range ataupun mid frekuensi yang lebih fokus kepada suara, dan juga tweeter, iaitu lebih menjerumus kepada frekuensi-frekuensi yang lebih tinggi supaya dapat dipecahkan dan mendapatkan output yang lebih jelas. Jadi daripada kita punya julat ini, subwoofer antara 10 Hz hingga
100 Hz, base antara 20 Hz sampai 3 kHz. Ini julat yang paling kecil antara dan julat yang paling besar. Mid range antara 1 kHz hingga 10 kHz, dan tweeter antara 3 kHz dan juga 30 kHz. Dan kita dapati bahawa ada frekuensi yang bertindan, dan frekuensi bertindan inilah melengkapi fungsi-fungsi audio untuk memberikan keluaran yang lebih sempurna. Dan dalam multiple speaker enclosure, maksud dalam satu speaker dia ada beberapa jenis speaker. Jadi setiap julat speaker ini perlulah melalui yang kita panggil sebagai filter, dan filter ini perlulah melalui crossover supaya gelombang audio yang terhasil boleh dipecahkan dan boleh disalurkan kepada speaker-speaker ataupun pembesar suara yang berbeza, dan untuk mendapatkan keluaran yang lebih elok.